Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan kongsi tips mudah ingat. Sifat wajib, sifat mustahil dan sifat harus bagi Allah. Beriman dengan Allah. Beriman dengan Allah adalah rukun iman yang pertama. Cara kita beriman dengan Allah adalah kita kenali 20 sifat wajib bagi Allah. Kita beriman dengan 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, dan sifat harus bagi Allah. InsyaAllah saya akan bagi 4 tips mudah. Yang pertama, ingat kalimah setiap sifat wajib dan maksudnya. 20 sifat wajib bagi Allah adalah wujud, qidam, seterusnya. Ada 13 sifat wajib bagi Allah di sini. Antara kalimah yang senang kita ingat adalah wujud, artinya ada. Dalam bahasa Melayu kefahaman, kita sudah jumpa, kita pernah guna perkataan wujud. Dan senang nak ingat, wujud artinya ada. Baqa sebagai contoh, Pak Ali sudah kembali ke alam baqa. Alam kubur lah alam baqa. Baqa maksudnya kekal, alam selepas alam dunia. Baqa ingat kekal. Yang seterusnya yang senang ingat adalah qiyamuhu binafsi. Qiyam berdiri, ingat berdiri. Qiyaman ketua kelas, bila guru masuk kelas, ustazah masuk kelas, ketua kelas kata qiyaman, berdiri. Qiyamuhu binafsi, berdiri. Wahdaniyah, esa, tunggal, satu. Ingat perkataan wahid, itnani, talata, kita bilang dalam bahasa Arab. Wahid, satu. Wahdaniyah, esa. Qudrat, berkuasa. Ingat perkataan kuasa, qudrat. Okay. Selagi masih ada qudrat, dia menyara keluarganya. Qudrat, kuasa. Ilmun, ilmu pengetahuan. Kita mesti menambah ilmu pengetahuan pada setiap masa. Ilmu, ingat ilmu pengetahuan, ingat ilmu, ingat mengetahui. Hayun ataupun hayah, hidup. Pun bahasa Melayu kefahaman menggunakan kataan hayat, hidup. Kalam dalam subjek akidah. Subjek akidah beriman dengan kitab ataupun subjek akidah lah. Kitab adalah kalamullah. Kitab ialah kata-kata Allah. Kalam, ingat kalam, berkata. Sifat wajib bagi Allah yang seterusnya ada 7 kat sini. Campur tadi 13, 20 lah, 7 kat sini. First, kaunuhu ta'ala. Kita ingat yang atas ni memberi maksud keadaan Allah. Keadaan Allah. Kaunuhu ta'ala qadiran, kuasa. Yang bawah ni lah yang kita kena ingat. Yang atas sama je. Qadiran, berkuasa. Muridan, berkehendak. Aliman, mengetahui. Hayyan, hidup. Sami'an, mendengar. Basiran, melihat. Mutakalliman, berkata-kata. Untuk pengetahuan. Kaunuhu ta'ala qadiran, senang nak ingat sebab kita dah ingat yang ni. Qudrat, berkuasa. Di qadiran, berkuasa. Iradat, muridan. Ilmun, aliman. Hayyun, hayyan. Sama, sami'an. Basar, basiran. Kalam, mutakalliman. Ini daripada qudrat kita ingat qadiran. Daripada iradat kita ingat muridan. Daripada ilmun kita ingat aliman, dan seterusnya. Tips mudah yang kedua, ingat kalimah sifat mustahil dan maksudnya. Ini sifat mustahil bagi Allah. Adamun, tiada. Huruf ain bukan huruf alif. Huruf alif Adam, Nabi Adam. Ini Adamun, tiada. Okey, yang senang nak ingat yang seterusnya fana, binasa. Bahasa Melayu ada guna perkataan fana. Di alam yang fana ini tiada sesuatu yang kekal. Fana maksudnya binasa.
alam yang akan binasa. Ini sama macam tadi, qiyamuhu berdiri, ingat contoh ta'addud. Ta'addud berbilang. Dalam subjek bahasa Arab kita belajar salah satu tajuk al-a'dad wal arqam. Al-a'dad bilangan, ta'addud berbilang. Okey. Ajzun lemah. Dalam subjek sirah mukjizat. Mukjizat, pengertian mukjizat pada bahasa adalah melemahkan. Dia tambah mim depan, pada mukjizat, perkara yang melemahkan. Okey. Bila Nabi tunjuk mukjizat, maka mukjizat itu melemahkan hujah pihak musuh. Jadi ajzun lemah, mukjizat melemahkan. Ingat perkataan ajzun. Jahlun senang nak ingat, jahil tidak tahu, hampir sama. Mautun pun senang nak ingat, bahasa Melayu pun guna maut, dan seterusnya. Sifat mustahil yang seterusnya sama konsep macam yang tadilah. Awak ingat ajzun, kita ingat ajzun ke ajizan, karaha karihan, jahlun jahilan, mautun mautan. Yang atas ni sama keadaan Allah. Ini sifat mustahil. Tips mudah yang ketiga, ingat kalimah sifat wajib dan lawannya. Okay, sifat wajib tidak sama dengan sifat mustahil. Wujud lawan dia adam. Kita dah hafal yang tadi, kita ingat contoh. Okey. Hafal. Yang ni senang nak ingat sebab ia berbeza kalimah depan je. Mukhalafatuhu lil hawadith, mumathalatuhu lil hawadith. Yang depan je berbeza. Bertentangan Allah dengan yang baru, persamaan Allah dengan yang baru. Sifat wajib, sifat mustahil. Yang ni pun sama. Dia sama yang depan, yang belakang dia berbeza. Qiyamu binafsi, lawan dia qiyamuhu biwairi. Daniyah lawan ta'addud, dan seterusnya. Okey, sama macam ini. Ingat qadiran lawan ajizan, dan seterusnya. Atau kita boleh cuba latih ingat mengikut maksud dia. Ada lawan dia tiada, sedia lawan baharu, kekal lawan binasa, dan seterusnya. Sebab mustahil yang seterusnya pun sama. Keadaan Allah berkuasa lawan dia keadaan Allah lemah. Jadi kita ingat yang ni lah yang belakang dia. Yang depan sama je keadaan Allah. Tips mudah yang terakhir, ingat sifat arus secara penerangan. Penerangan pertama, tidak wajib sesekali bagi Allah menjadikan atau tidak menjadikan semua makhluknya. Allah ni tidak wajib baginya menjadikan makhluknya atau tidak menjadikan. Tidak mustahil bagi Allah menjadikan atau tidak menjadikan semua makhluknya. Kalau kita kata mustahil bagi Allah menjadikan makhluknya, tak logik lah. Sebab kita semua ada wujud, maka mana boleh mustahil bagi Allah. Tidak mustahil lah bagi Allah menjadikan atau tidak menjadikan semua makhluknya. Harus bagi Allah menjadikan atau tidak menjadikan semua makhluknya. Allah Maha sempurna kekuasaannya, tidak bergantung kepada makhluknya. Okey. Tidak wajib bagi Allah, tidak mustahil bagi Allah menjadikan makhluk semua sekali itu, maka harus bagi Allah. Allah nak jadikan pun boleh, Allah tak nak jadikan pun boleh makhluknya. Tidak bergantung, tidak wajib sekali pada Allah. Kerana Allah Maha berkuasa, Maha sempurna kekuasaannya. Kita tak boleh kata Allah jadikan makhluk dia, maka kuasa Allah bertambah. Tak. Kuasa Allah sudah sempurna, Maha sempurna. Kita tak boleh kata kalau Allah tak jadikan makhluk dia malaikat, maka kuasa Allah berkurang. Tidak. Kerana kuasa Allah Maha sempurna, tidak bergantung sedikit pun kepada penciptaan makhluknya. Okey.
Satu lagi, andai kata semua makhluk Allah beriman kepada Allah, sedikit pun tidak bertambah kekuasaan Allah, kerana kuasa Allah maha sempurna. Satu lagi, andai kata semua makhluk Allah derhaka, kufur kepada Allah, sedikit pun tidak memberi mudarat kepada kekuasaan Allah, kerana Allah maha sempurna kekuasaannya, tidak bergantung sedikit pun kepada makhluknya. Inilah sifat harus bagi Allah. Harus bagi Allah menjadikan atau tidak menjadikan semua makhluknya. Wallahu a'lam bissawab. Jika video ini bermanfaat untuk anda, sila subscribe. Bagi yang belum subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.